Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim mazidah wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'a wa fahman mustaqima wa hidayatan lis-shawab. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Amma ya man maqadidul khairi kulliha biyadihi raja'un amru kullu ya fatahu ya 'alim. Iftah alaina fathan qariba ya fatahu ya 'alim. Ya fatahu ya 'alim. Ya fatahu ya 'alim. Allahumma hdina بحق محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله شكرا لله على نعم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أستغفر الله. Bersyukurlah kita pada Allah dengan rahmat Dia dapat kita bersama-sama hadir di masjid dengan nasihat agama, panduan-panduan untuk muamalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang boleh galik ke hospital jumpa doktor, minta nasihat doktor, guna ubat-ubat yang ada dengan doktor, wajib dia sihat tubuh dia. Pada adatnya wajib dia sihat tubuh dia. Begitu juga siapa yang berulang-alik ke masjid dengan nasihat alim ulama, baca kitab alim ulama, amal dan pakai apa yang dipesan oleh alim ulama, wajib sihat iman dan agama, dan sempurnalah ibadat dia. Tak dapat tidak dah. Jadi kalau hospital itu dia merupakan klinik untuk jaga sihat badan, maka masjid itu adalah merupakan klinik untuk jaga sihat ruh kita. Jadi kedua-dua itu adalah mustahak. Walaupun sama-sama mustahak, tapi yang terlebih utamanya sihat ruh. Kerana bila sihat ruh, selamat ruh, lepas daripada penyakit hati, penyakit agama. Kerana kebinasaan agama itu besar, dan selamat ia daripada azab akhirat. Kalau seseorang itu tidak menjaga dalam bab makan minum, tak fikir benda boleh, benda banyak, tahu ikut hawa nafsu dia, dia akan dibalakan dengan azab badan, kena penyakit. Begitu juga kita. Kalau kita turut hari nafsu kita, berbuat apa saja tanpa ambil kira
syarak suruh ko, syarak larang ko, halal ko, haram ko, turut segala nafsu. Nescaya kita ditimpa dengan azab di akhirat. Hasil daripada kita turut hawa nafsu. Kerana inilah untuk menyihatkan roh, tak dapat tidak kita kena mari ke masjid dengan pesanan-pesanan alim ulama, baru sejahtera dan sihatnya roh kita. Terutama ilmu-ilmu yang bersifat mukasyafah, pembukaan hati, untuk nak jaga hubungan hati kita dengan Allah, untuk nak memelihara seketul hati kita supaya menjadi qalbun sadim, hati yang sejahtera, supaya terselamatlah kita daripada penyakit-penyakit hati. Kerana inilah kata Imam Ghazali, barang siapa yang meninggal tidak belajar ilmu golongan kami, iaitu daripada golongan ahli tasawuf, golongan yang mengutamakan penjagaan hati, nescaya ditakuti mati dalam keadaan fasiq atau su'ul khatimah. Kenapa dikatakan mati dalam keadaan fasiq? Kerana bila kita tidak belajar ilmu tasawuf, kita tak tahu maksiat hati, dan lazimnya kita pergi buat benda-benda maksiat dengan hati. Maka inilah yang menjadikan kita fasiq. Sedekah zahir dipakai dengan amalan soleh, rupa soleh, akhir sekali matilah ia dalam keadaan fasiq, batin dia, dalam soleh rupa dia. Tu sebab kenapa hukum sendiri menyuruh kita belajar ilmu tasawuf. Kerana ilmu tasawuf ni tuan-tuan yang mulia, dia juga ilmu syariat. Seperti mana ilmu syariat fiqh luar, cumanya ilmu syariat, ilmu fiqh luar untuk nak menjaga anggota badan, halal haram terhenti kena atas badan, tindak tanduk kena atas badan, halal haram dia lebih bertumpu kepada badan. Ilmu tasawuf ni syariat juga, tapi syariat atas hati. Halal sifat hati, haram lagu mana, sifat hati dikeji lagu mana, sifat buruk hati tu lagu mana. Kedua-dua syariat. Ilmu fiqh syariat zahir, ilmu tasawuf syariat atas hati. Tu yang beza dia. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala alaih, muka surat 10 tengah bawah sikit. Al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anaruhu zuhurul haqqi fih. Kita dengar apa pesanan Ibnu Athaillah. Al-kaunu, bermula al-kaun. Kaun ni keadaan lah. Kana yakunu kaunan, keadaan. Keadaan ni gapo? Sepertinya kita tengok malam gelap, terbit matahari cerah, angin bertiup, laut bergelora, sungai mengalir, air sejuk, halus, pokok hijau, bunga dia, daun-daun dia, bumi bawah, pasir halus, bukit tegak teguh, bercatung. Pasir itu bercatung tapi bercerah-berah, awal putih berkupu, belarut pecah. Semua ni al-kaun nama dia.
Sifat bercerai dengan keadaan bercerai dia, sifat bercatung dengan catung dia, sifat bergerak dengan keadaan gerak dia. Apa-apa kelakuan yang jatuh, a'rad, kelakuan a'rad yang jatuh pada ajsam, semua itulah dikatakan al-kaun, keadaan. Termasuklah kita dengan sifat kita. Semua ni kulluhu, semua sekaliannya, zulmatun adalah kelam. Khabar bagi al-kaunu adalah kelam, gelap. Gelap kelam tu nisbah mana tu? Nisbah dia tu tidak menunjuk kepada Allah, tidak menarik kita melihat Allah. Tu gelak nisbah tu. Gelak nisbah kata kalau pandangan kita, pandangan hati kita terhenti atas dia semata-mata, jadi hijab kita dengan Allah Azza wa Jalla. Tersekat antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Nisbah dia tak menunjuk kepada Allah dan nisbah semata-mata terhenti atas diri dia, itulah dikatakan kelam, gelap, hijab. Sebab itulah kita tak boleh terhenti atas al-kaun ni semua, keadaan ni semua. Jangan tengok malam gelap dah weh. Apa gelap? Malam. Apa gelap? Tak ada cahaya. Jadi kita ni terhenti atas al-kaun. Yang kita tengok al-kaun, sebab dalam sebab mewujudkan sebab mewujudkan sebab. Semua tu al-kaun. Pandangan hati kita meniti daripada sebab kepada sebab. Pandangan kita terhenti makhluk daripada makhluk. Hukum adat, hukum asbab, semua tu makhluk. Kalaulah pandangan hati kita terhenti atas benda tu, itulah hijab, itulah zulmatun, gelap pekat. Langsung tidak membukakan kita kepada hakikat, yakni al-mukawwinu, yang mengaturkan al-kaun itu sendiri, yang dinamakan al-mukawwinu, Allah Azza wa Jalla. Hakikatnya apa yang mendatangkan gelap? Allah, bukan hilal matahari. Apa yang mendatangkan cerah? Allah, bukan tertubiknya matahari. Kenapa air mengalir? Allah, bukannya cair dia. Kenapa angin bertiup? Allah, bukan kerana halus dia. Kenapa pokok tu tumbuh? Allah, bukan bumi. Allah di sebalik al-kaun sebagai al-mukawwinu, yang mengaturkan keadaan ni semua. Cuba hati kita tu, cuba latih hati kita tu. Tengok dimensi yang kedua, bukan dimensi yang pertama yang zahir itu. Kerana gelap semata-mata. Dan hanya sanya, wa innama hanya sanya anaruhu, yang jadi cerah, yang menerangkan dia, yang jadi hasilnya cerah, hasilnya nur, zuhurul haqqi ta'ala di dalamnya. Bila mana zahirnya Allah Azza wa Jal dalamnya. Bila mana hati kita melihat al-kaun, jadi satu titian untuk sapa kepada al-mukawwinu. Bila mana hati kita melihat keadaan makhluk, dengan makhluk tu melihatkan kita kepada pencipta, kepada makhluk itu, Khalik itu sendiri. Bila mana kita lihat kepada asbab, maka kita lihat yang musabbibal asbab itu sendiri. Bila kita melihat Allah di balik al-kaun, bila kita melihat al-mukawwinu di balik al-kaun, bila kita melihat al-khaliq di balik makhluk, bila kita melihat ya musabbib di sebalik asbab,
Sini hasil dinamakan nur. Baru bercahaya, baru terbit cahaya. Hasil daripada melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Sini baru terbit cahaya. Maknanya lapu. Kalau kita tengok semata-mata lapu, gelap. Tapi bila kita switch, nyala api, baru hasil cerah. Dari mana api itu? Dari mana arus elektrik itu? Itulah Allah Azza wa Jalla. Seolah-olahnya bila kita melihat Allah terbit daripadanya, baru hasil dikatakan cerah di dalam lapu itu. Kalau semata-mata kita terhenti atas lapu, tak ada benda, kacau, besi, ada benda. Jadi jadikanlah pandangan kita sentiasa bercahaya, walaupun jatuh atas apa benda sekalipun. Bagaimana nak menjadi cahaya? Hidup lapu hati nurani, iaitu melihat dimensi yang kedua, iaitu al-mukawwinu, yang mengaturkan setiap al-kaun yang wujud di hadapan mata kita. Ia sebahagian daripada zikir. Itu sebahagian daripada zikir. Inilah sebenar-benar zikir. Setiap zikir sesuatu yang mengingatkan Allah, itulah zikir. Bahkan inilah zikir paling afdal. Zikir tidak berhuruf, zikir tidak bersuara, zikir tidak berlafaz. Itulah dikatakan zikir syuhud hati kepada Allah Azza wa Jalla. Itu dia. Dan apabila engkau nazar, kerana bahawasanya, kenapa yakni adam itu zulmatun, tiada itu adalah kegelapan, dan wujud itu nurun, sedangkan ada itu adalah nur. Adam itu zulmatun, Adam ini gelap, ketiadaan itu gelap. Adam ni gapo? Makhluk lah. Makhluk ni, kita ni ke bersifat dengan Adam, makhluk. Adanya kita bukan ada hakiki pun, ada yang diadakan oleh zat yang maha wujud. Kita tak boleh ada dengan sendiri kita. Maka nisbah ada kita ni ada menupai, bukan ada dengan sendiri. Nisbah tu menepati Adam, tak ada, semua tak ada. Bahkan apatah lagi wujud kita ini wujud bainal adamaini, wujud di antara dua tiada. Sebelum ada tak ada, lepas tak ada. Sebelum ada kita tak ada, lepas tak ada ada, lepas ada tak ada. Maka wujud di antara dua tiada. Adanya kita wujud bainal adamaini, wujud di antara dua tiada. Ada tak ada sebelum, tak ada selepas. Bila wujud di antara dua tiada, menepati tiada. Dah dua dengan so, mesti dah benar dua. Nisbah tu, wujud kita ni bainal adamaini, wujud di antara dua tiada. Wujud di antara dua tiada, nisbah tu kita menepati tiada. So yang kedua kita pula, wujud kita tidak wujud dengan sendiri. Sepengah wujud bunga bergantung di rating, wujud rating bergantung di dahar, wujud dahar bergantung di batal, wujud batal bergantung di tunjai. Ia tak ada wujud dengan sendiri. Tunjai itu pula wujud tanah, menupai tanah. Hakikatnya dia menupai tanah, tidak wujud dengan sendiri. Nisbah tidak wujud dengan sendiri Adam. Kita kau gapo-gapo kau, semua itu Adam. Benda tiada, zulmatun, dia semata-mata tiada, itu gelap. Gelap benda tu.
Dan wujud itu nurun. Dan ada apa ni? Ada yang sebenar-benar ada yang semati, ada yang hakiki, ada yang sejati. Allah tu sebenarnya nurun, hak ni yang merupakan cahaya. Jadi kita ni Adam, Allah Ta'ala baru sebenar-benar wujud. Walaupun kita wujud, tapi wujud kita tubik daripada wujud yang Allah Azza wa Jalla. Seperti bayar menupai diri empunya bayar. Bayar tu Adam, Tuhan tu baru sebenar-benar wujud nurun, tu yang bercahaya, sumber cahaya daripada situ. Maka kaun itu, keadaan-keadaan di keliling kelalai kita, suasana alam maya ni semua dengan nazar kepada zatnya, yakni semata-mata mutilik kepada zat dia, diri dia tu. Sekaliannya zulumat, semua tu gelap pekat, semata-mata zat dia gelap pekat. Sebab itulah kita tak boleh nak meletak hati kita situ, melihat pandangan kita situ. Kita melihat benda yang gelap, apatah lagi melihat benda seperti tiada. Kerana bahawasanya ada mahdin, kalian kau ni sebuah kata zatnya, ia tak boleh wujud dengan sendiri tu. Wujud tu menupai daripada wujud Allah. Wujud dia daripada diwujudkan oleh Allah. Wujud dia terbergantung kepada Allah. Adam mahdin, ini menepati tiada semata-mata. Hakikatnya tiada semata-mata. Yang kita nampak wujud, yang kita berasa wujud, prasangka kita juga, sangka kita je curanya. Seperti mana kita lalu dalam sebuah kolam, naik sebatas perahu, bahunya duduk tepi tebing, bahunya dalam air, kita tengok kerak, kita berhenti perahu. Allah batannya yang meletak. Ini orang panggil prasangka juga. Hakikatnya bayang. Kalau kita repuh pergi, tak ada apa-apa pun. Itu yang dikatakan prasangka sahaja. Prasangka. Nak royak kata sempurnanya wujud Allah setara wujud dan mahdin lagi. Setara wujud makhluk yang mana kita lihat setara ni nyata begini mo ni, masih ada mahdin lagi. Semata-mata tiada lagi. Semata-mata seolah-olah menepati wujud bayang saja baru. Dinisbahkan wujud Allah lebih nyata daripada wujud kita lagi. Lebih nyata daripada wujud kita lagi. Sebab tu Allah Ta'ala digelarkan Az-Zahir. Zahir yang sangat-sangat zahir. Zahir makhluk zahir dia lagi. Itu dia. Tengoklah zahir Allah Ta'ala, itu dia. Tapi kerana terlajak zahir itulah pula jadi kita tak nampak. Seperti mana cerah matahari, cerah telajak cerah doa tu lah pula jadi becak. Kita tak nampak diri cahaya matahari. Diri tak nampak diri matahari kerana terlindung dengan cahaya becak dia terlalu cerah doa. Tu dia. Maka dan Adam itu zulmat dan diri keadaan ketiadaan pada hakikat. Seperti kita ketiadaan pada hakikatnya, nisbah kata kita tak boleh hidup, tak boleh ada dengan sendiri. Adam itu zulmatun, kegelapan pada madi, tetap gelap. Si benda yang bersifat dengan tiada pada hakikat ni, ada yang menupai orang ni tetap gelap, tetap bersifat dengan sifat gelap pada madi, pada zaman dulu-dulu, keadaan kita dulu-dulu, ketika dulu pun gelap. Dan padahal keadaan sekarang pun kita tetap bersifat dengan sifat gelap.
dan daripada istiqbal, dan kena akan datang pun kita tetap bersifat dengan sifat gelap. Itu hakikatnya. Semua kita dan al-kaum yang ada di luar keliling kelala kita, yakni alam ni semua gelap. Waktu dulu, waktu sekarang, dan akan datang selama-lamanya, kerana ketiadaan istiqlalnya. Kerana ketiadaan istiqlalnya, yakni kerana kita bukan wujud yang terasing, yang tersendiri dinisbahkan dengan wujud Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan wujud yang kedua pun, standing dengan wujud Allah taala dak pun. Kita bukan wujud yang istiqlal, wujud yang terasing, yang tersendiri daripada wujud Allah taala pun dak. Kerana kita ni menupai daripada wujud Allah, kita ni mari daripada wujud Allah, kerana inilah wujud kita ni adalah hubungan daripada wujud Allah, bukan wujud yang istiqlal, yang tersuku, yang terasing daripada wujud Allah Subhanahu wa taala. Seperti wujud bayar daripada tu yang empunya bayar, bukanlah benda yang terasing suku daripada empunya bayar tu dak. Itu dia. Kerana tiada istiqlalnya, tidak wujud dengan sendiri dia. Dan zulmatun itu, dan benda kelam, benda gelap ni, makhluk ni tiada menunjukkan dengan dia, tidak dia menunjuk kepada gapo-gapo pun. Maka lazimlah, oleh demikian lazimlah meninggalkan dia, yakni berpalinglah kita daripada memandang dia. Lazimlah kita meninggal dia, yakni janganlah letak hati kita atas dia, letak pandangan luar, letak pandangan hati atas dia, atas makhluk tu. Dan dengan demikian itu ketiadaan, dengan demikian itu ketiadaan apa tu, berhajat atas amal dan lainnya. Benda-benda yang kelam, benda-benda yang gelap, tidak berhajat apa-apa pun kita dengan dia. Itu dia. Sebab tu kita ni kan, kita ni duk letak baca indera kita dengan keadaan keliling kelala kita, dengan rasa, dengan deria, bahkan kita tahu ruh-ruh hati-hati kita si kepada dia. Itu dia. Jadi inilah yang menjadi satu hijab yang sangat besar. Sedangkan kita diberi dua, satu basar, sifat melihat, untuk melihat benda baru, benda panah, makhluk. Yang kedua, kita diberi basirah, mata hati, untuk melihat benda baka, benda kekal, benda hakikat. Sepatutnya biarlah dua anggota tadi menuju ke arah takluk masing-masing. Tapi tak, basar kita menletak atas makhluk, mata basirah kita pun kita geletak atas makhluk. Kita heret mata basirah kita geletak atas makhluk, sama seperti mata basar kita melihat. Inilah yang jadi kehijab. Dia. Jangan. Basar sifat melihat kita ini untuk melihat benda zat, benda zahir, benda makhluk, benda panah, benda baru. Basirah dalam ni untuk melihat benda qadim, benda baka, bukan makhluk. Allah Azza wa Jal lihatlah hak dia, ni lihat hak dia. Patutnya begitu, baru tak jadi buta dua. Walaupun buta luar celak dalam, tapi hamat basirah dalam apa kita tahu, melihat seperti mata luar melihat gatal. Buta dua-dua. Ada gambar satu dan duduk. Ni maksud Allah, la ta'mal qulub, la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Mereka bukan buta mata, mata boleh melihat, tetapi buta mata hati. Kenapa dikatakan mata hati itu buta? Kerana dia tidak memberi hak mata hati yang sepatutnya melihat benda lain, tapi dia tarik mata hati dia melihat seperti mata luar melihat. Akhir sekali buta apa ke mata hati, yakni nisbah tak nampak Allah Azza wa Jalla. Allahu Rabbi. Itu dia. Kerana inilah dia kata, lazimlah meninggalkan dia.
comel weh. Para ahli ni memimpin hati kita supaya menghampiri Allah. Kalaulah tidak dengan rahmat Allah Ta'ala, dengan nur Rasulullah yang diwarisi oleh para ahlillah yang menunjuk jalan hati kita, tak jumpa Allah. Adat kata tu dia, tak jumpa Allah Ta'ala. Jadi bila dengan pimpin ni nur petunjuk Al-Quran, nur petunjuk hadis yang diwarisi oleh sahabat, lalu diwarisi oleh ulama ke kupah ulah di kitab-kitab dia, maka di sinilah baru kita jumpa Allah Ta'ala. Itu dia, baru kita jumpa Allah Ta'ala. Sebab itulah kita nak cari Allah Ta'ala ni tak perlu ni sebuah kata kena pergi Mekah tengok Kaabah, tak perlu kita pergi masuk gua nak bersuluk, tak perlu tu sini, kerana sesungguhnya pencari Allah Ta'ala tidak bertepat. Kalau cari di tempat sampai bila tak jumpa. Tapi Allah Ta'ala ditemu dengan hati yang bermakrifat. Bila hati yang bermakrifat, di mana-mana pada jumpa Allah Ta'ala. Tu dia. Jangan cari Allah Ta'ala di tempat-tempat. Allah Ta'ala tidak bertepat. Orang yang mengatakan Allah Ta'ala bertepat ataupun berjihad, dia termasuk dalam golongan yang musyabbihah, yang menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Kerana makhluk sahaja yang bersifat dengan jihad ataupun bertepat. Itu dia. Dia makhluk sahaja. Kerana Tuhan buat makhluk ni spesifik berlaku-laku, ada tempat dia. Datang langit ko, datang langit kedua ko, datang langit ketiga ko, datang langit keempat ko, le atas pada satu muntaha, le atas anu lagi, atas lagi di dalam ke arasy ko. Bila sebut kata atas, tempat atas, spesifik malaikat. Tuhan bukan malaikat. Kalau bagai duduk bawah, atas tanah, atas bumi, spesifik orang. Spesifik orang. Tu hewan dah. Tu kait dah. Kalau antara bumi dengan langit duduk belaga di tengah-tengah tu, spesifik burung, spesifik jin. Kalau duduk dalam laut, dalam air lebih luas, spesifik ikan. Ya ada dah spesifik masing-masing. Bila kait dengan tempat, lazim bersifat dengan spesifik tu. Sebab tu kita tak boleh mengata Allah Ta'ala datah. Kerana datah spesifik mereka. Yang ni datah ni sebuah jihad. Dalam tanah, bawah tanah pula spesifik cacing, kumis. Spesifik tu ya ada dah. Dengan tempat masing-masing. Dengan tempat masing-masing. Sebab tu kita tak boleh nak kaitkan Allah Ta'ala di bawah ko, di luar ko, di dalam ko, di tepi ko, di atas ko. Kerana semua itu adalah tepat. Lazim bila bertepat dia ada spesifik makhluk berlaku-laku. Tu dia. Sebab tu jangan kita cari Allah Ta'ala di tempat, tak akan jumpa sampai bila-bila. Tapi carilah dengan Allah Ta'ala bermakrifat, nescaya kita akan jumpa Allah Ta'ala walaupun kita duduk di mana-mana. Syekh Allahu anhu, maka kau keadaan yakni dengan sifat a'rad yang duduk atas semua jising-jising dengan sifat dan keadaan dia itu semua, iaitu amrun wujudiyun. Dia sendiri pun dikategorikan amrun wujudiyun, pekerjaan yang bahasa wujudi. Wujudi. Maka kau tu semua iaitu amrun wujudiyun, pekerjaan yang bahasa wujudi. Lihat pada zahir itu nampak wujud, dan adapun keadaannya itu diri zat kau tu semua amrun wujudiyun, nampak wujud. Tengok bukit dengan tegak, dengan kukuh, dengan teguh, wujud. Nampak laut dengan air, dengan gelora, wujud.
Nampak pokok kayu dengan hijab, dengan bercapai, wujud. Nampak orang dengan bergerak dengan dia, wujud. Diri zat makhluk tu amrun wujudiyun. Tetapi ada pun keadaan makhluk kau tu sendiri zulmatun, gelap. Gelap. Ni sebuah kata sebab takdilah. Tidak menunjuk kepada Allah Ta'ala semata-mata dia. Maka kami kata bermula kaun itu dua bahagi. Ada kalanya zahir yang hissi. Zahir hissi ni keadaan hak nyata luar, kita tengok lagi mana rupa betul itulah. Kalanya batin yang maknawi. Ada kala batin yang maknawi bersifat deria pada mata, pada lidah, sentuhan pada tangan, deria pada lidah kita mengecap, keadaan gerak pada anggota. Itu yang bahasa batin yang maknawi. Dan keduanya itu, zahir yang bahasa hissi dan batin yang bahasa maknawi itu, keduanya itu apabila engkau nazar kepadanya daripada sekira-kira zatnya, kalau mutilik semata-mata tengok kepada dua tu jah semata-mata, maka jadilah ia zulmatun. Ia adalah jadi gelap gelita dan terhijab engkau dengan dia. Tersekat dan terhijab kita dengan dua perkara tadi daripada mukawwinun. Siapa dia mukawwinun? Allah Azza wa Jalla. Siapa dia mukawwinun? Yang mengaturkan keadaan hissi zahir makhluk, yang menyusun keadaan batin makhluk, itulah mukawwinun. Al-kaun yang berupa zahir pada kita, ke al-kaun yang batin pada kita, hakikat diatur disusun oleh al-mukawwinu, iaitu Allah Azza wa Jalla. Itu dia Allah Azza wa Jalla. Dan apabila engkau nazar kepadanya dengan air fikir, kalau mu tengok molek lah keadaan zahir makhluk tu, keadaan batin makhluk tu, mu fikir molek, mu fikir molek. Dan engkau lihat zahir kudrat Tuhanmu, dan melihat akan nyata bekas kudrat Tuhanmu di dalamnya, di dalam al-kaun itu semua, dengan izzahnya, dengan ketinggiannya, dengan azamahnya, dengan kebesarannya, dengan kudratnya, kudrat Allah Ta'ala terlalu nyata pada al-kaun itu semua. Itu dia, terlalu nyata pada al-kaun itu semua. Tengok Allah Ta'ala buat keadaan pokok kayu. Ada 1000 pokok kayu, 1000 pasing, 1000 spesies, tak serupa. Pokok bunga 1000 jenis bunga. Bunga ni pasing batal lagu ni, kulit lagu ni. Bunga ni batal lagu ni, kulit lagu ni. Bunga ni corak dah lagu ni, bunga ni corak lagu ni. Bunga ni daun lagu ni, bunga ni daun lagu ni. Bunga ni bunga lagu ni, bau lagu ni. Semua tak serupa. Padahal tubik daripada tempat sambung tanah. Siapa ni? Adakah kebetulan? Bukan. Mana boleh kebetulan? Tak kebetulan. Tengok Tuhan buat kita ni, zahir kita ni, Tuhan buat mata. Di mata pula ada bulu mata. Bulu mata tu pula boleh katuk buka. Tai habuk ya katuk, tai tidak habuk ya buka. Atas kelopak mata ya bubuh pula bulu mata. Jadi sensor. Sensor. Bagi dia tak kelah je klik. Sensor pula jaga mata. Automatik klik. Atas bulu mata pun ada bulu kening. Bulu kening tu pula sebagai hajib yang menahan. Menahan apa tu? Menahan air peluh supaya turun mari tak masuk dalam mata, kerana peluh tu kotor lagi masing membedihkan mata, lari serah ke tepi. Kebetulan kau semua ni.
Macam mana kebetulan? Hidung pula Allah Ta'ala buat lubang dua. Soal ini. Semua alik ni tetap berfungsi. Hidung pula tu tak lubang alik bawah. Kalau dia poteng alik atas. Jadi hidung ke apa? Dia poteng alik atas. Jadi hidung lagu mana? Sudah naik hujan kau dah payah hidung masuk air. Hidung. Tu dia. Bawa pada air depan tu baiknya misak. Misak tu sendiri. Bapa tu? Kerana bisa lazimnya hidung lu biar ke bawah. Tunggu dah tubik air. Tubik air ngetok je sekat di misak. Tak jatuh di bibir mulut. Subhanallah. Tengok. Bibir mulut kita ada lidah dalam. Lidah tu sekeping benda ya. Sekeping benda. Tapi semua sodek balik. Makan ni balik gitu gini atas keping lidah tu jangan royak weh. Jatuh garet tak rasa rasing, jatuh gula tak rasa manis, jatuh asam tak rasa masak, jatuh jadam tak rasa pahit, jatuh lada tak rasa pedas. Tepat tu loh, tapi rasa lain-lain. Subhanallah. Atas mata gigi kita sendiri depan tu bubuk gigi kapok untuk nak belah wah jambu pom. Sebelah gigi kapok tu habis gigi taring untuk pecah putus. Sebelah gigi taring pak tu habis gigi gerahai untuk peracur. Belah pecah acur. Kebetulan kan ni? Subhanallah. Tengok bila kita tengok. Nyata kudrat Allah di sebaliknya. Nyata izzah ketinggian Allah dengannya. Nyata azamah keagungan Allah Ta'ala terpapar padanya. Bila kita fikir berjada sikit. Tengok anggota kita tu pula. Mata. Pak tu habuh cecair yang berupa masin. Supaya apa? Kerana supaya mata sentiasa cerah, bersinar dan berkaca. Sebab tu air mata yang berasa masin. Di hidung ni pula Allah Ta'ala buh cecair yang lekat. Tujuannya nak perakat habuk. Kalau habuk masuk pak lekat di dia. Dalam hidung ni ada bulu filter sia-sia. Kita fikirkan subhanallah. Buh bulu masuk kapal-kapal pong bulu tapih. Halus lagi pong. Cecair pekat memerangkap bulu habuk tadi. Jadi waktu bik jadi tahi hidung. Siapa buat ni? Pakai atu. Tolong. Mesti zat yang maha sempurna. Itu dia. Mesti zat yang maha sempurna. Di telinga pula Allah Ta'ala bubuh cecair yang pahit dalam telinga ni. Ada cecair juga. Supaya apa tu? Nak menghindari benda-benda terbang supaya tak masuk dalam dia. Yang masuk dalam pun bau pahit. Masuk dalam pun bau pahit. Kalau Tuhan tidak bubuh penyah serangga dengan bau pahit, cecair pahit dalam telinga, habis telinga demo ni dia masuk di pulut wak sarai. Sedek royak. Sedek royak lah. Tu dia. Dan dia bukan sekadar tu pula Allah Ta'ala tak di lidah ni cecair tawa. Atas masing hidung pekat, di telinga pahit, di lidah cecair tawa. Untuk apa? Untuk supaya lidah tu boleh kesan apa segala rasa yang mari atas diri dia. Subhanallah. Sebab tu kita masa kita sujud sejadah kan, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basaruhu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kita baca, aku sujud akan wajahku kepada Tuhan yang menjadikan dia, wa sawwarahu yang merupakan dengan kita dengan satu rupa. Apa? Sajada wajhi khalaqahu wa syawwarahu wa syaqqa sam'ahu, dan melahirkan anggota. Pecah telinga kita ni telinga terbuka ni weh. Syaqqa sam'ahu, pecah telinga ni maksudnya terbuka. Kat tengah kata terbuka telinga ni pun ciptaan Allah. Wa basarahu, bukanya kelopak mata.
bihaulihi wa quwwatihi, dengan daya dia, dengan kudrat dia. Fatabarakallah ahsanul khaliqin. Maha berkat Allah, sebaik-baik pencipta dalam menciptakan sesuatu. Nyata ni yang Tuhan nak tunjuk di sebalik kaun, ni yang Tuhan nak zahir dengan al-kaun. Yang mungkin tak berhenti penglihatan mata luar dan mata hatimu al-kaun tu, atas al-kaun tu buat apa? Tu dia. Tu yang jadikan mata hati dan mata jadi gelap. Kerana kita mengaruh kedua panca indera di atas yang benda telah gelap. Tidak lihat kepada nur hakikat yang menyatakan benda tu. Tu dia. Bisa dah kau weh. Wallahu ta'ala alam wa ilmu atam sekat tu lah weh. Ilmu goni ni ya galik. Ya galik. Tu dia, galik. Tapi ilmu goni ni kita mengaji sedap, tapi nak buat amal pahit. Oh, pahit weh. Ilmu tasawuf ni bahasa kena lawan hati. Ya kena lawan hati, ya kena lawan malah, ya kena lawan nafsu makan, ya kena lawan nafsu tidur, ya kena lawan nafsu malah duk saja. Tu dia. Sebab itulah kita duk amal ibadah dengan anggota badan, duk zikir dengan tangan pegawai sebeh tu satu pekerjaan molek dah, tapi kita kena muamalah hati dengan hati kita kepada Allah. Arahkan zikir kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu dia, baru kita berat makin rapat, makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tu dia. Dan bermula kaun itu wallahu ta'ala alam wa ilmuhu atam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan engkau lihatlah zahir kudratmu Tuhanmu dalamnya dengan izzahnya dan azamahnya dan kudratnya, maka jadilah cermin bagimu, dan engkau lihatlah di dalamnya segala asar bekas perbuatan Allah. Maka apabila engkau lihat asar bekas-bekas perbuatan Allah, maka hilanglah zulmat kegelapan, iaitu terhijab yang tebal, dan teranglah hatimu dengan segala anwar. Wallahu ta'ala alam wa ilmuhu atam. Allahumma anfa'na bima sami'na wa anfa'na bima 'allamtana, ihdina ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.